Tuhan beserta kita semua. Mari kita baca dan buka Alkitab bersama-sama. Teks renungan hari ini diambil dari surat Paulus ke jemaah di Filipi, yaitu Filipi pasal 1 ayat 1 sehingga 11. Ya, Filipi pasal 1 ayat 1 sehingga 11. Saya bacakan. Surat daripada Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, dan surat ini ditujukan kepada umat Allah di Filipi yang bersatu dengan Kristus, termasuk para pemimpin dan penolong jemaah. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Setiap kali aku teringat akan kamu, aku bersyukur kepada Allah. Setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku berdoa dengan sukacita. Aku bersukacita kerana kamu telah menolong aku, sehingga dapat mengkhabarkan berita baik itu, sejak hari pertama sehingga sekarang. Aku yakin bahawa Allah yang sudah memulakan pekerjaan yang baik pada diri kamu akan meneruskannya sehingga selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Aku sentiasa mengingati kamu dengan sukacita. Memang aku patut mempunyai perasaan seperti itu terhadap kamu, kerana kamu semua sudah memberikan kerjasama dalam menjalankan tugas khas yang diberikan oleh Allah kepadaku. Kamu melakukannya dengan baik sekarang semasa aku dipenjarakan, mahupun dahulu sewaktu aku bebas membela dan mempertahankan berita baik itu. Allah tahu bahawa apa yang aku katakan ini benar. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang berasal daripada Kristus Yesus. Aku berdoa supaya kasih kamu kepada Allah dan sesama manusia terus bertambah, sehingga kamu tahu akan apa yang benar dan dapat membuat pertimbangan yang sempurna. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang terbaik sehingga pada hari Kristus datang kembali, kamu bebas daripada segala celaan dan tuduhan. Hidup kamu akan penuh dengan perbuatan yang benar-benar baik, kerana Yesus Kristus sahaja yang dapat menyebabkan kamu berbuat demikian. Oleh itu, Allah akan dimuliakan dan dipuji. Demikian firman Tuhan. Jemaah Tuhan sekalian, tema renungan kita hari ini adalah penuhilah hari Anda dengan sukacita, persekutuan, dan kasih dalam Tuhan. Dalam teks pembacaan tadi, kita dapat melihat bagaimana cara hidup yang diamalkan oleh jemaah di Filipi. Mereka mengamalkan cara hidup Kristian yang baik, walaupun mereka sedang menghadapi pelbagai cabaran dan masalah. Amalan cara hidup Kristian yang pertama yang dapat kita perhatikan melalui ayat 1 hingga 4 hari ini adalah berkaitan dengan sukacita. Melalui luahan hati Paulus dalam teks ini dapat juga kita perhatikan, walaupun Paulus dalam keadaan teraniaya dan dipenjarakan kerana menginjil tentang Kristus, Paulus tetap bersukacita. Amin. Walaupun keadaan hidupnya menyedihkan, Paulus tetap bersukacita. Bagaimanapun, bukan maksud Paulus untuk memandang rendah kepada penderitaan hidup yang dialaminya. Tetapi apa yang Paulus mahu kita faham adalah, sebagai Kristian, penderitaan dalam hidup kita adalah normal dalam kerajaan Allah ini. Penderitaan adalah salah satu akibat yang harus kita terima dan alami kerana kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, sukacita orang Kristen juga dapat dilihat melalui doa mereka yang selalu membawa orang lain kepada kemurahan Allah. Begitu jugalah sebaiknya doa kita semua. Dalam doa kita harus dipenuhi sukacita Tuhan, supaya melalui doa yang dipenuhi
Sukacita Tuhan itu dapat mencetuskan motivasi dan semangat kepada orang lain untuk terus hidup dalam Tuhan. Doa yang sedemikian juga dapat mencetuskan sukacita dan damai Allah kepada diri kita sendiri dan orang lain. Oleh kerana itu, dimanapun anda dan saya berada, sebaiknya amalan dan doa kita menjadi pencetus sukacita dan damai Tuhan di bumi ini. Amin. Selain itu, amalan cara hidup Kristian yang kedua dapat kita perhatikan melalui ayat 7 dan 8, iaitu tentang persekutuan. Persekutuan orang Kristian yang benar wujud dalam senang dan susah jemaah. Oleh kerana itu, persekutuan orang Kristian tidak hanya terbatas kepada pertemuan pada kebaktian Ahad sahaja, tetapi persekutuan Kristian juga harus wujud dalam pelbagai aspek kehidupan seharian kita. Apa yang penting sebagai persekutuan Kristian, kita harus sedar bahawa kita semua satu tubuh dalam Kristus. Oleh itu, oleh kerana kita satu tubuh, maka kita juga harus sedar untuk saling melengkapi, menolong, menyokong dan bersama-sama dalam mencetuskan kemuliaan Tuhan di mata orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seterusnya, amalan cara hidup Kristian yang ketiga dapat kita perhatikan melalui ayat 9 hingga 10, iaitu tentang kasih. Orang Kristian popular dengan ajaran tentang kasih. Jemaah Tuhan sekalian, kasih Allah tidak terbatas. Demikian juga sepatutnya kasih yang ada dalam diri kita. Kasih dalam pribadi orang Kristian sepatutnya semakin hari semakin bertambah. Walaupun kita sedang menghadapi cabaran dan masalah, kasih kita dalam Tuhan sepatutnya semakin bertambah. Apabila kita mengenal kasih apabila kita mengamalkan kasih dalam segala aspek kehidupan seharian kita, lama-kelamaan kita akan bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian yang benar dan baik tentang hidup bersama dalam tubuh Kristus di dunia hari ini. Orang Kristian yang penuh kasih tidak akan pernah menjadi punca kejatuhan diri sendiri dan orang lain ke dalam dosa. Ramai orang Kristian yang kelihatan suci dan baik, tetapi mereka gagal meyakinkan orang lain untuk percaya kepada Kristus. Ramai juga orang Kristian yang memiliki kehidupan rohani yang baik, namun tidak mampu mempengaruhi orang lain untuk mengenal, memahami, dan menghargai kasih Kristus dalam hidup mereka. Orang Kristian yang memiliki kasih Tuhan pasti mampu membawa lebih ramai orang mendekat kepada Kristus. Kesimpulannya, di samping anda dan saya berpuasa dan berdoa hari ini, penuhilah hari anda dengan sukacita, persekutuan, dan kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji, termulialah Engkau Allah Bapa kami yang di syurga. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahawa kami perlu sukacita, kami perlu persekutuan, kami memerlukan kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hari kami hari ini dipenuhi oleh sukacita-Mu, dan melalui kepenuhan sukacita ini membawa kepada persekutuan Kristian yang baik di antara jemaah kami di sini ya Tuhan, dan juga melalui persekutuan itu akan tercetus kasih, dan biarlah melalui persekutuan kasih ini dapat dilihat oleh orang yang bukan Kristian, yang dapat melihat melalui kami, kesaksian kami tentang betapa mulia dan kasihnya Engkau Tuhan kepada manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami memerlukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini, dan biarlah hidup kami hari ini dapat seiring dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.